يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia. Selamat petang. Tu dia, kita sama-sama kita. Selamat petang. Minasan konnichiwa. Okey, alhamdulillah tuan-tuan. Syukur kehadirat Allah SWT. Jadi kita sama-sama kita nak kongsikan di hari yang mulia ni, iaitu di tanggal 10 Muharram bersamaan dengan 19 Ogos 2021 tahun Hijrah ke 1443. Jadi alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT. Kita sama-sama kita panjatkan kita kesyukuran kita. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, syukur kita sama-sama kita sementara waktu tu kita boleh kongsi kepada kawan kita. Kita boleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita boleh sebarkan kita punya perkongsian ini. Kita tag kepada kawan-kawan kita yang mana di sini kita juga berkongsi sama-sama, menyebarkan kebaikan, sama-sama kita buat kerja kebaikan, bergotong royong kepada kebaikan. Jadi inilah satu amalan-amalan yang sangat mulia, yang sangat disuka kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan, jadi jom sama-sama kita eratkan kita punya kesyukuran kita punya kebaikan kita. Di tanggal 10 Muharram ini kita nak buat perkongsian yang mana berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar yang berlaku di tanggal 10 Muharram. Jadi marilah sama-sama kita kita dapat ambil ibrah, ambil iktibar, ambil tauladan, ambil contoh daripada kisah-kisah yang Allah SWT telah berikan kepada kita, telah berlaku pada tanggal ini. Sangat ajaib, sangat ajib, sangat hebat di ketika ini yang berlaku ni. Jadi kita saling tumpang ambil keberkatan, ambil kerahmatan. Kita ambil kebaikan, sama-sama kita boleh juga, kita boleh menyebarkan, sama-sama kita ambil keberkahan. Jadi waktu tu, itulah perkongsian sedikit yang mana sebanyak ni, yang mana kita dapat keberkahan, dapat rahmat, dapat diterima kita punya amalan. Di hari ini sangat-sangat digalakkan kita berpuasa. Ini adalah bulan-bulan yang mana diharam, bulan haram, 4 bulan iaitu di antaranya Zulkaidah, Zulhijjah, Rajab dan Muharram. Jadi inilah di antaranya bulan-bulan yang banyak kena lakukan kebaikan, dan kita tidak boleh melakukan dosa. Tak boleh melakukan dosa, tidak ada peperangan di bulan-bulan ini. Hanya kita buat kebaikan sahaja. Bulan yang mana untuk menyebarkan kebaikan, untuk menyiarkan kebaikan. Jadi inilah peristiwa-peristiwa yang kita perlu ambil. Banyak peristiwa telah berlaku, kebaikan-kebaikan berlaku di tanggal 10 Muharram, iaitu di antaranya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antaranya diberi keampunan kepada Nabi Adam AS, diterima Nabi Adam AS, pertemuan Nabi Adam AS dengan Nabi Isa Nabi Hawa AS. Jadi pertemuan mereka, Siti Hawa AS radhiyallahu anha. Jadi pertemuan mereka di tanggal-tanggal inilah, di hari-hari yang berkah, penuh berkah. Banyak berlaku kisah-kisah dilahirnya Nabi Ibrahim AS di hari 10 Muharram. Nabi Ibrahim AS dapat selamat daripada api yang besar pun di 10 Muharram. Nabi Nuh AS, kisah Nabi Nuh AS pun, yang mana Nabi Nuh AS, yang mana Allah SWT suruh taatnya Nabi Nuh AS. Tak macam kita, kan? Kita ni ada banyak persoalan, banyak songai orang kata. Orang utara kata banyak songai. Tanya kenapa, mengapa, dan mengapa, macam-macam.
macam tu kena buat juga. Macam tu. Nabi Nuh AS tidak. Nabi Nuh AS bila Allah Ta'ala perintah Nabi Nuh AS, kau sekarang tanam pokok. Nabi Nuh AS pun tanam, bertahun-tahun tanam. Sehingga pokok dah semua dah besar dah. Nabi Allah SWT perintah Nabi Nuh AS, tebang pokok. Nabi Nuh AS pun tebanglah pokok. Tak tanya kenapa dan mengapa. Sebab apa? Tak tanya. Buat je. Lepas dah tebang pokok semua dah, Allah Ta'ala perintah Nabi Nuh AS, buat kapal bahtera. Nabi Nuh AS bukan engineer, arkitek. Bukan ada tahu nak buat selok belok macam mana. Allah ajar Nabi Nuh AS buat bahtera. Sehingga macam mana? Sehingga anak tak terima, sehingga isteri pun tak terima, tak berturuti, tak beriman kepada Nuh AS. Nabi Nuh AS pujuk, rayu. Berapa lama Nabi Nuh AS buat dakwah? Tuan-tuan tahu dah berapa lama buat? Cuba kita komen kat situ. Berapa lama Nabi Nuh AS buat dakwah? Nabi Nuh AS buat dakwah selama 950 tahun buat dakwah. Allahu Akbar. Begitu lama buat dakwah. Dan Nabi Nuh AS hidup lebih ribuan tahun. Kaum dia bersama jugalah. Apa berlaku bila Nabi Nuh AS buat bahtera? Mereka ejek Nabi Nuh AS. Kita ringkaskan kisah lah kan. Ejek Nabi Nuh AS. Sehingga mereka buat apa? Mereka melepas, buang air besar dekat bahtera tu. Mereka buang nak mengejek Nabi Nuh AS. Adakah buat bahtera atas bukit? Ini orang betul ke tak betul? Dia berkata macam tu, mengejek Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS buat je. Nabi Nuh AS tak tanya apa pun. Tak tanya, tak soneh, tak ada apa-apa. Buat saja. Macam itulah juga hari ni kita pun sama juga. Kita pun kena mengikuti, mentaati. Wa sami'ana wa ata'na. Kita kena jadi orang yang taat kepada Allah, Rasul, taat kepada agama, taat pada mengikuti perintah-perintah Allah SWT. Jadi kita kena teruskan kita punya ketaatan kita. Tunjuk bukti kita ni orang yang taat, orang yang patuh, orang yang macam nilah akan dapat bantu Allah SWT. Kan Nabi Nuh AS buat kan. Bila dah buat dah, mereka mengejek, mereka melepas air besar dekat bahtera. Dekat bahtera tu. Jadi apa Allah buat? Allah kata, ada satu ketiga, mereka mereka dah mengejek, Allah Ta'ala wujudkan penyakit pada mereka. Penyakit macam mana? Penyakit gatai. Gatai sampai jadi kudis. Jadilah seluruh tubuh badan mereka penuh dengan penyakit gatai kan. Jadi satu ketiga, satu orang tua, dia pun nak melepas jugalah. Dia pun mencari nak melepas, kalau pergi cari bahtera Nabi Nuh AS. Satu ketiga, dia pergi melepas, macam mana kata tergelincir, jatuh. Badan dia penuh dengan najis. Tempat najis tu dia dah jatuh, penuh kan. Ramai tu kaum dia. Kaum dia sangat degil. Mereka melepas mengejek Nabi Nuh AS. Sehingga orang tua ni dah jatuh. Lepas hari yang seterusnya, beberapa hari, penyakit yang ditimpa tu dah tiba-tiba hilang. Masya Allah. Jadi dia pun beritahu lah. Dia pun tengok, Alhamdulillah dah hilang dah. Allahu Akbar. Dia rasa kagum. Tapi dia beritahu lah, orang semua tengok kan. Dia nampak lebih sihat lagi kan. Nampak lebih sihat, nampak bersih kan? Nampak tak ada lah macam orang lain semua garu sini, garu sana, garu sini, macam kerah kan. Tapi tengok orang tu ni elok. Macam mana, apa hang buat ni, apa ubat hang masuk? Belum tu mereka dah ikhtiar macam-macam dah. Mereka dah ikhtiar macam-macam dah, tak dapat juga. Jadi bila mereka dah tahu, mereka semua sekarang pergi bertimbun-timbun, berduyun-duyun, mereka pergi kepada bahtera Nabi Nuh AS untuk nak muliakan Nabi Nuh AS kan. Nabi Nuh AS orang yang sangat patuh, sangat taat, sangat warak, sangat sabar. Jadi Allah Ta'ala muliakan Nabi Nuh AS bersih dengan mereka ambil najis-najis yang mereka lepas tu, bodah badan mereka. Sebab tu segar, lega lah mereka punya penyakit mereka yang ditimpa. Jadi tuan-tuan dan puan di sini, kisah ni diceritakan Nabi Nuh AS buat peristiwa ni, peristiwa yang berjaya kepada Nabi Nuh AS adalah di tanggal 10 Muharram. Dan begitu juga Nabi Yunus AS. Yunus AS
dah sangat fed up, tak sama macam Nabi Nuh AS. Nabi Yunus AS di tempat yang sangat di kaum yang sangat keterak lah, kahak punya orang sangat degil, sangat bengis, sangat garang, sangat mereka hati batu punya orang. Untuk kaum itu Nabi Nuh, Allah Ta'ala hantar Nabi Yunus AS. Nabi Yunus AS buat dakwah, ajak manusia. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya ayuhan nas qulu la ilaha tuflihu. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Mereka semua tak peduli. Hampirlah. Tu sahaja buat leceh, yang tu sahaja buat dakwah. Dia pertama dengar Nabi Yunus AS punya pendakwaan, maka mereka berdegil, mereka tak ingkar. Mereka Nabi Yunus AS pun di kawasan itu adalah di kawasan Iraq. Di kawasan Iraq kan. Di kawasan Iraq ni orang-orang depan ni macam itulah lebih kurang. Jadi Nabi Nuh AS buat keputusan, ya Allah, kau musnahkanlah kaum mereka ni semua ni. Aku nak belah daripada tempat ni. Nabi Yunus AS pun larilah daripada tempat tu. Lari dia nak lari jauh. Dia pun naiklah satu kapal yang besar. Dapat naik kapal tu, dalam perjalanan kapal tu macam-macam lah ujian datang. Ombak datang, angin, ribut, ombak sangat tinggi datang. Kapal tu pun tak boleh nak belayak kan. Jadi mereka bersyarat. Dia fikir kata mesti kita punya kapal ni terlampau beban, kita buang barang. Sedikit demi sedikit mereka keluarkan barang-barang yang dalam kapal. Keluarkan barang-barang dalam kapal semua tu. Habis barang kapal pun masih ombak ni tak berhenti-berhenti. Kan? Masih lagi dia lagi ni. Jadi dia pikat, dia bersyarat. Dia kata apa? Kita kena korbankan orang lah. Kan, kita kena korbankan orang. Sebelum kita nak korbankan orang, jadi kita kena undi dulu siapa dulu. Ramai-ramai ni siapa yang dulu kita kena undi dulu. Bawa adil lah. Kalau tak ada siapa nak terjun. Jadi bawa undi keluar 3 kali pun nama Nabi Yunus AS keluar. Nama 3 kali pun keluar. Terpaksa Nabi Yunus AS terjun daripada kapal, masuk ke laut. Ikan sedia dia tumbuh dah. Ikan sedia menyedia tumbuh. Datang kedatangan kehadiran Nabi Yunus AS. Tidur dalam perut. Macam mana semalam kita beritahu. Jadi selama 40 hari 40 malam Nabi Yunus AS duduk dalam perut ikan. Kita ceritakan 3 kegelapan. Satu dalam perut ikan, satu kegelapan dalam dasar laut, satu lagi kegelapan dalam dasar laut dalam ketiga malam tu. Malam gelap gulita dalam 3 kegelapan itu pun Nabi Yunus AS dah insaf. Allah, kita dapat kesilapan yang besar. Kita telah lari daripada mengajak orang kepada kebaikan. Kita telah melari dia ajak kepada kebaikan. Kerja kebaikan untuk penyebaran ini adalah kerja kita, semua orang kita. Semua kita ni bertanggungjawab. Kena sampaikan. Kalau sekurang-kurangnya kita tak boleh ada kemampuan untuk menyampaikan, sekurang-kurangnya kita tekanlah button share di situ. Tekan share, kita like, kita follow, maka kita dengan serta-mertanya kita dah termasuk juga dalam penyebaran. Kita tak mampu, kita tak ada kekuatan, kita tak ada kebolehan. Gifted yang Allah bagi. Ini gifted Allah bagi, bukan semua orang ada kebolehan dan bukan semua orang Allah bagi. Ini pilihan Allah Ta'ala bagi. Dari Nabi Yunus AS lari, maka Allah Ta'ala tangkap Nabi Yunus AS. Bagi keinsafan, Nabi Yunus AS ucap zikir La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Selama 40 hari 40 malam. Jadi untuk kita juga lah tuan-tuan dan perempuan di sini, kita juga sama-sama kena amalkan perkara ini. Kita ni yang banyak melakukan kezaliman, banyak melakukan dosa, banyak mengerjakan perkara-perkara yang tak baik, mungkin macam-macam lah. Amalan kita tak sempurna, kita punya banyak cacat celah kita punya amalan. Dilazimkan kita ucap zikir ini, insya-Allah kita akan dapat dikeluarkan segala-gala muslihat. Allah Ta'ala akan keluarkan kita. Apatah lagi Nabi Yunus AS, Allah Ta'ala keluarkan, dan Nabi Yunus AS datang balik kampung dia balik, tengok semua orang dah beriman kan. Bagi iman siapa? Allah. Yang bagi hidayah kepada kita adalah Allah. Yang bagi apa segala-galanya adalah Allah Ta'ala.
Jadi janji kita apa? Kita buat saja. Kita buat saja, maka kita akan dapat betul saja. Jadi ini ikhtibar yang kita dapat, yang dikeluarkan daripada perut ikan ini pun tanggal 10 Muharram yang kita telah kongsi. Ini peristiwa-peristiwa yang ajaib yang berlaku di zaman Nabi-Nabi yang ketiga dulu. Ada begitu juga banyak kisah-kisah sama juga Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam, keajaiban, kemujizat yang ada pada Nabi Sulaiman alaihissalam adalah dengan cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Alaihissalam dengan cincin dia, kan? Mujizat, kan? Hebat dia Nabi Sulaiman alaihissalam, raja, orang yang kaya raya, tak ada orang yang lebih kaya. Minta, ya Allah, bagi kepada saya kekayaan yang tak ada pada zaman sekarang, sebelum dan sesudahnya. Sebelum pun tak ada kekayaan macam Nabi Sulaiman alaihissalam, dan tak ada juga kekayaan selepas Nabi Sulaiman alaihissalam pun. Zaman tak ada zaman. Yang ada pada Allah Taala bagi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam kerajaan, Allah Taala bagi rezeki sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam boleh bertutur kata pada semua makhluk. Boleh cakap dengan angin, boleh cakap dengan keadaan pokok, tumbuh-tumbuhan, binatang, makhluk, jin, halus, semua Nabi Sulaiman alaihissalam boleh bertutur kata. Hebatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam, kehebatan mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam hilang daripada cincin ni pun dapat kembali balik pun pada tanggal 10 Muharram. Dan begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam, Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada Musa alaihissalam dengan tongkat. Tongkat yang ada pada Nabi Musa alaihissalam adalah mukjizat. Nabi Sulaiman alaihissalam pun tak tahu. Tongkat tu bila Allah tanya, "Wahai Musa alaihissalam," kita kena jawab alaihissalam. Musa alaihissalam, "Ya Allah, kan, apa ada pada tangan kamu?" "Tangan saya ada tongkat." Nabi Musa alaihissalam mula cerita pasal kelebihan tongkat. Tongkat ni, ya Allah, tongkat ni saya boleh mengembala kambing. Tongkat ni saya boleh bawa jalan-jalan. Tongkat ni saya boleh, kalau saya perlu dahan-dahan ke, ranting ke, daun ke, saya boleh gunakan tongkat ini. Saya boleh gunakan tongkat ini. Jadi banyaklah cerita kelebihan tongkat. Allah Ta'ala, kita ringkaskan kisah di sini. Okey, sekarang kau campakkan tongkat itu. Tongkat campak, ya Allah. Okey, campak tongkat jadi jadi ular. Tongkat tukar menjadi ular. Tu dia. Tongkat jadi ular. Sekarang Allah Ta'ala beritahu, sekarang pegang balik tongkat tu. Misalnya takutlah, kan. Bila takut je, Allah Ta'ala beritahu, beranikan diri. Pegang tongkat. Pegang tongkat tukar menjadi ular, tukar menjadi tongkat kembali. Jadi tuan-tuan, apa yang dikehendaki oleh Allah itu yang akan berlaku. Yang Musa, apa ada pada kamu? Ya Allah, aku minta tahu. La ilaha illallah. Jadi ini peristiwa-peristiwa yang berlaku di zaman Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam berlaku kisah-kisah ni. Tongkat yang Nabi Musa dapat pun adalah di waktu 10 Muharram. Dan Musa alaihissalam dapat selamatkan daripada kaum Fir'aun yang mana laknatullah alaih, mengaku diri dia sebagai Tuhan. Dia kata, "Ana rabbukul a'la." Siapa kata? Fir'aun kata. Fir'aun kata, "Engkau sombong." Syaitan tengok pun, alamak, dia ni dahsyat betul. Aku pun tak mengaku diri aku sebagai Tuhan, tapi dia ni boleh mengaku Tuhan. Dahsyatlah dia ni. Memang terror. Sampai ke sekarang Allah Ta'ala tunjuk dia punya mayat dia ada ke sampai ke sekarang. Hinanya dia. Bumi pun tak terima. Kerana apa? Angkuh, sombong, takabur, bongkar, riak yang ada pada Fir'aun laknatullah alaih. Ini sebagai contoh. Allah letak ni contoh pada kita. Jangan kita jadi sombong. Jangan jadi kita takabur. Jangan jadi kita bongkar. Jangan kita jadi riak. Jangan jadi kita mengaku kita berlebih-lebih. Jangan kita berlebih-lebih. Jadi kita kena orang yang patuh, taat, ikut syariat, ikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Ikut je, buat je. InsyaAllah kita akan selamat. InsyaAllah kita akan dapat rahmat. InsyaAllah kita akan dapat bantuan. InsyaAllah kita akan dapat pertolongan. InsyaAllah kita akan dapat keberkatan. InsyaAllah kita akan dapat bila kita manusia jadi rela untuk terima, patuh, ikut apa segala-gala daripada perintah Allah SWT. Baru kita, Allah Ta'ala akan beri kepada kita, kan? Jadi Fir'aun sangat lasu dalam laut dah, barulah dia nak beriman. Dah sampai tengkorak dah, yang orang nak keluar, baru dah beriman. Tak aci.
Allah tak terima. Sehingga dalam paru-paru dia pun masuk garam, sumbat garam. Sumbat garam sampai ke hari ini. Sejarah telah membuktikan, saintis telah membuktikan, tunjuk betapa hinanya Allah Ta'ala. Bila mereka telah diselamatkan, 12 lorong kan, Bani Israel selamatkan di Laut Merah. Kita cerita sebelum ni, 12 lorong, mereka antara satu sama lain boleh cakap, 12 puak, 12 kaum, 12,000 orang. Jadi biasalah Allah Ta'ala bagi mereka kemudahan. Mereka tengok pun, dan waktu itu tuan-tuan yang mulia, Nabi Musa AS pun tak tahu apa kelebihan yang ada pada tongkat tu. Dan Nabi Musa AS tak tahu juga tongkat ni boleh membuka 12 lorong untuk dia. Musa AS tak tahu. Ingat Musa AS tahu? Tak tahu apa akan berlaku. Tapi ikut, taat, patuh. Allah kata kau pergi, mengarah. Bila kau ditanya, wahai Musa, macam mana ni? Di depan kita laut, di belakang kita tentera Firaun. Macam mana, apa kita kena buat sekarang? Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan saya. Allah tak pernah mungkir. Tak pernah mungkir janji. Allah selamatkan mereka. Sebab tu Allah selamatkan. Macam tu juga kita, tuan-tuan yang mulia, kita berkena rasa Allah SWT pasti akan bersama kita bila kita betul-betul taat 100% perintah Allah sunnah Nabi SAW. Ikut teladan contoh tibar ni, insya-Allah Allah Taala selamatkan kita, Allah Taala pelihara kita, Allah akan bagi bantuan yang gaib. Allah Ta'ala bantuan yang gaib akan datang kepada kita. Jadi Musa AS selamatkan kaum dia. Dan begitu juga kehebatan yang ada pada Musa AS dengan tongkat, kehebatan Nabi Isa AS dengan tangan. Nabi Isa AS Allah Ta'ala bagi boleh menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, boleh mencelakkan mata yang buta dengan izin Allah, boleh memberi beri keluarkan, bagi pendengaran kepada orang yang pekak, bisu, semua dengan izin Allah, kepada kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Isa AS. Begitu juga kepada baginda Muhammad SAW, juga Allah Ta'ala bagi kelebihan daripada tangan-tangan baginda Rasulullah SAW. Keluar susu daripada tangan tuan-tuan. Waktu sahabat-sahabat dalam kelaparan, susu tak minum. Jadi pergi pada satu rumah, di pera Abu Hurairah radhiyallahu anhu sangat lapar kan. Bila diminta sahabat bagi susu satu bekas susu. Yang ada dekat 70 orang sahabat, Ashabul Suffa. Ashabul Suffa 70 orang. Semua lapar gila-gila. Sangat lapar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, wahai Abu Hurairah, bagi pada sahabat. Ya Allah, dahlah ada sikit je, betul bagi pada sahabat pula. Semua yang Ashabul Suffa ni minum 70 orang sahabat minum. Dikatakan dalam sejarah, datang kepada Abu Hurairah rasa pelik, ya Allah, ajib mukjizat yang ada kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah minum, ya Rasulullah minum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Abu Hurairah, minum lagi, minum sampai kenyang. Dan begitu juga Rasulullah, akhir sekali baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Dia tentang mukjizat pokok boleh buat dakwah, pokok keldai boleh mengaku. Jadi kehebatan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mukjizat, ya. Ini mukjizat yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di sini kita sama-sama kita kena yakin dengan peristiwa-peristiwa ini, peristiwa yang sangat ajib, ya. Jadi apa berkaitan dengan peristiwa dengan kita hari ini? Peristiwa yang berlaku zaman sahabat, banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku sehingga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada Ahlul Bait, iaitu cucu baginda sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dalam keadaan sangat susah. Fatimah radhiyallahu anha ada di situ. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ada. Baginda sallallahu alaihi wasallam datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam diilhamkan, dia telah beritahu apa akan berlaku 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu apa akan berlaku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah beritahu dah apa akan berlaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam cium Hasan radhiyallahu anhu di perut, Husain radhiyallahu anhu di leher. Maka peristiwa ni ditengok, dilihat oleh Siti Fatimah radhiyallahu anha. Tengok kisah ni, tengok, awak pelik sangat hari ni ayah dah buat.
Ayanda buat sangat pelik, sangat perkara terharu sangat hari ni dibuat. Sangat perkara-perkara yang tak pernah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Fatimah radhiyallahu tanya, "Ya Rasulullah, apakah maksud ni? Apakah maksud ni yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat? Tak pernah buat." Maka Nabi Fatimah radhiyallahu anha desak, tahu ini mesti ada sebab ni. Ini mesti ada sebab. Kalau tak ada sebab, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tak akan buat. Maka didesak. Maka Siti Fatimah radhiyallahu anha pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beritahu, Hasan radhiyallahu anhu akan diracuni. Husain radhiyallahu anhu akan dipenggal leher. Dalam banyak-banyak peristiwa tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan dan puan yang mulia, inilah peristiwa yang sangat menyedihkan sejarah Islam. Sangat menyedihkan. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam buat perkara ni, maka Siti Fatimah pujuk, "Ya Rasulullah, semua Nabi-Nabi ada doa yang special. Semua Nabi ada doa yang special." Macam tadi kan, Nabi Yunus alaihi salam doa, macam Nabi Nuh alaihi salam, semua Nabi-Nabi yang lain semua ada doa-doa yang special. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, "Wahai Fatimah, memang ada doa yang special. Saya boleh doa, insya-Allah kabul. Tapi si doa yang special ni saya tinggal untuk umatku." Umatku. Special untuk ummati. Ini cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita, tuan-tuan dan puan. Kasih sayang, cintanya Nabi kepada kita. Apa kita telah buat ni? Apa yang kita telah berjasa untuk baginda sallallahu alaihi wasallam? Apakah perkara yang kita telah amal dalam baginda sallallahu alaihi wasallam kehidupan kita? Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam tak doa walaupun cucu baginda. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika satu solat, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan duduk di atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk sujud begitu lama sehingga cucunya turun daripada duduk di atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang sangat cinta. Dan akan datangnya waris baginda sallallahu alaihi wasallam hanya daripada Hasan dan Husain radhiyallahu anhu, daripada zuriat Fatimah radhiyallahu anha. Nabi tak ada anak lelaki, yang ada pun dah wafat. Jadi dari situ datangnya, bila dah besar kan, Nabi dah beritahu dah semua apa akan berlaku, maka datangnya Hasan radhiyallahu anhu akan diracuni kerana khilafat. Kerana khilafat, manusia sanggup apa yang dia buat. Sama juga keadaan hari ini, kan? Sama juga keadaan hari ini. Untuk khilafat, untuk dapatkan pemerintahan, apa saja manusia sanggup buat. Tak kisahlah. Allah Ta'ala maha kuasa, makhluk gila kuasa. Allah maha kuasa, tapi makhluk ni yang bernama manusia ni gila pada kuasa. Tengok keliling kita, tengok keadaan kita hari ini. Dan begitu juga berlaku kepada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, Al-Imam Husain radhiyallahu anhu. Husain, kita bukan cakap pasal untuk kritikan, tetapi ini sejarah telah berlaku. Telah berlaku dalam sejarah hitam yang telah berlaku dalam kepada kita. Dan banyak komplot telah berlaku untuk dapatkan khilafat. Jadi hari ini bersama juga manusia, keadaan sifat haluba, tamak. Sebab kita yakin kita akan dapat di sini saja kehidupan kita. Tidak. Semua kepentingan diri. Untuk kepentingan dirilah manusia buat. Dan ini juga adalah satu contoh, tauladan, ikhtibar, ibrar untuk kita. Itu kita ibrar. Kita akan bukan hanya kaya di dunia saja, malah di seluruh. Kita akan juga nak berjaya di akhirat yang selama-lamanya. Jadi setakat itu saja kita punya perkongsian. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah semoga kita sama-sama dapat berjaya dunia akhirat, dapat diputuskan semua segala-galanya, berlaku semua kebaikan kepada kita. Allah beri kepada kita pemimpin yang adil, beri kepada kita, keluarkan daripada semua wabak daripada kita, selamatkan kita dunia akhirat, beri kejayaan kepada semua kesuksesan kita akan dapat. InsyaAllah sama-sama kita mohon, sama-sama kita dapat kejayaan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Abdul Wajid bin Syahul Hamid dari Pulau Pinang. InsyaAllah semoga kita jumpa lagi dalam sesi yang lain. So, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.